Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Muhammad Hazali bin Muhammad Khalid selaku pensyarah kami dan juga ahli kumpulan 2. Pembintangan ini adalah sebahagian daripada tugasan 1 bagi kursus MPU 2023 U1 bertajuk Tamadun Islam dan Tamadun Asia untuk semester Februari 2024. Dalam pembintangan kami pada hari ini, kami akan membincangkan tentang isu yang semakin berkembang di kalangan masyarakat global iaitu kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar dan peranannya dalam pembangunan kesejahteraan global. Sebelum saya meneruskan, saya ingin memperkenalkan diri saya serta ahli-ahli kumpulan saya. Saya Rabiatul Farah Azra Rosli. Bersama-sama saya dengan Abhineshwari Chandran, Chow Yi Chen, Yi Jinying, Melissa Rena, Muhammad Syazwal dan Navina dan Siwa kami. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan merungkai isu kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar dan bagaimana ia berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan global. Agenda pembintangan ilmiah kami pada hari ini akan membentangkan berkenaan tajuk kajian, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian dan juga persoalan kajian, hipotesis. Seterusnya, pemilihan tajuk kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar dalam pembangunan kesejahteraan global memfokuskan perhatian kepada pentingnya kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar sebagai satu aspek yang penting dalam usaha membangunkan kesejahteraan global. Terima kasih. Okey, latar belakang bagi tajuk kita pada hari ini adalah kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar merupakan aspek yang penting dalam pembangunan kesejahteraan global. Kesejahteraan mental pelajar tidak hanya mempengaruhi perkembangan individu tetapi juga memiliki dampak yang besar pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa faktor latar belakang yang mendorong kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar dalam konteks pembangunan kesejahteraan global. Yang pertama, tekanan akademik dan sosial. Pelajar sering menghadapi tekanan akademik yang tinggi seperti ujian, tugasan dan persaingan untuk mencapai kecemerlangan. Faktor sosial seperti interaksi sosial, hubungan interpersonal dan tekanan dari media sosial juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental. Yang kedua, transisi hidup. Pelajar mengalami pelbagai perubahan dalam kehidupan mereka seperti transisi dari sekolah rendah ke sekolah menengah dan dari sekolah menengah pula ke institusi pengajian tinggi. Perubahan ini boleh mencipta ketidakpastian dan stres dalam kehidupan pelajar. Yang ketiga pula, kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi, terutamanya media sosial, dapat mempengaruhi persepsi diri dan munculkan tekanan untuk mencapai standard yang ditetapkan oleh masyarakat. Seterusnya saya akan pas kepada siwa kami, Manohar Hari. Terima kasih. Faktor keempat ialah ketidakseimbangan kerja hidup. Pelajar mungkin menghadapi cabaran untuk menyeimbangkan komitmen akademik, pekerjaan, sambilan dan kehidupan peribadi. Kurangnya waktu rehat dan tidur yang mencukupi boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental. Faktor kelima ialah stigma terhadap masalah kesihatan mental. Stigma sosial terhadap masalah kesihatan mental boleh menyebabkan pelajar enggan mencari bantuan atau berkongsi pengalaman mereka. Kesedaran dan pemahaman tentang kesihatan mental dapat mengurangkan stigma ini. Faktor keenam ialah perubahan global dan krisis. Peristiwa-peristiwa global seperti pandemik, perubahan iklim, dan konflik antarabangsa boleh memberi tekanan tambahan kepada pelajar, menambah risiko kesihatan mental. Faktor ketujuh dan faktor akhir ialah peranan pendidikan. Institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan perkhidmatan kesihatan mental untuk pelajar. Program-program kesedaran, bimbingan, dan sumber sokongan di sekolah dan universiti dapat membantu mengatasi masalah kesihatan mental. Seterusnya, saya akan pas kepada Farah. Okey, hai. Saya akan sambung semula untuk pernyataan masalah. Di sini ada 8 pernyataan masalah. Yang pertama adalah perbezaan dalam pemahaman kesihatan mental. Ini merujuk kepada realiti bahawa terdapat variasi besar dalam pemahaman dan pengiktirafan mengenai masalah kesihatan mental di kalangan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam konteks tamadun Islam dan Asia. Perbezaan ini boleh berkaitan dengan faktor-faktor seperti budaya, agama, pendidikan dan persekitaran sosial. Misalnya, konsep kesihatan mental mungkin dianggap berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan, dengan beberapa mungkin kurang memahami atau mengiktiraf isu-isu kesihatan mental secara serius. Yang kedua adalah stigma dan diskriminasi. Masih wujud stigma dan diskriminasi terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental, terutamanya dalam konteks kepercayaan dan budaya di tamadun Islam dan Asia. Stigma ini mungkin terhasil daripada kekurangfahaman, stereotip negatif dan kepercayaan tradisional yang melekat dalam masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Akibatnya, individu tersebut mungkin menghadapi halangan untuk mendapatkan rawatan dan sokongan yang diperlukan, yang boleh menyebabkan keengganan untuk mencari bantuan. Yang ketiga adalah kekurangan sumber dan infrastruktur. Terdapat kekurangan sumber dan infrastruktur untuk menyokong perkhidmatan kesihatan mental di banyak kawasan di dalam tamadun Islam dan Asia. Ini termasuk kekurangan pengamal kesihatan mental yang terlatih, kekurangan perkhidmatan rawatan dan kekurangan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental yang berkualiti. Hal ini menyebabkan pelbagai rintangan untuk individu yang memerlukan bantuan termasuk jarak geografi, kos dan stigma sosial. Yang keempat pula adalah pengaruh globalisasi dan pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial yang pesat dan pengaruh globalisasi boleh memberi tekanan tambahan kepada kesejahteraan mental masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dalam tamadun Islam dan Asia seperti pelajar. Faktor-faktor seperti urbanisasi, teknologi digital dan budaya pop mungkin memberi impak kepada kesihatan mental, termasuk meningkatkan tekanan, kecemasan dan isolasi sosial. Pengaruh ini mungkin memperkuatkan isu-isu kesihatan mental yang sedia ada dan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan mental yang berkualiti dan terjangkau. Itu sahaja daripada saya akan pas kepada Navina. Terima kasih Farah. Saya akan teruskan poin yang kelima, kurangnya kesedaran awal. Banyak individu dalam tamadun Islam dan Asia mungkin kurang menyedari tanda-tanda awal masalah kesihatan mental menyebabkan kelewatan dari mencari bantuan atau rawatan yang sesuai. Yang
poin keenam, keterbatasan pendidikan kesihatan mental. Kurangnya pendidikan kesihatan mental di sekolah dan masyarakat dalam tamadun Islam dan Asia mungkin menyebabkan ketidakfahaman mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan mental dan cara menguruskan tekanan emosi. Yang ketujuh, pengaruh budaya dan tradisi. Faktor budaya dan tradisi dalam tamadun Islam dan Asia boleh memainkan peranan dalam menyekat atau menyokong kesedaran dan pemahaman mengenai kesihatan mental dengan beberapa komuniti mungkin menghadapi cabaran unik yang perlu diatasi. Yang terakhir, poin terakhir, tekanan ekonomi yang tinggi dalam beberapa kawasan tamadun Islam dan Asia boleh menjadi pendorong kepada masalah kesihatan mental memerlukan pendekatan holistik dalam pembangunan kesejahteraan global untuk mengatasi aspek ekonomi yang berkaitan. Untuk bahagian seterusnya, saya akan berikan kepada Syazwan. Terima kasih Nabina. Saya Syazwan dan bersama rakan sekelas saya, Mr. Chong akan membentangkan tentang objektif topik yang kami bincangkan ini. Saya akan menerangkan tentang poin 1 dan poin 2. So, menambah pengetahuan tentang kesihatan mental di kalangan pelajar, kita akan menerangkan konsep kesihatan mental di kalangan pelajar untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental mereka serta pentingnya menjaga kesihatan mental. Dan bagi poin kedua, meningkatkan kesedaran tentang isu kesihatan mental dalam konteks globalisasi pula. Kita memperkenalkan pelajar kepada isu-isu kesihatan global, isu kesihatan mental yang berkaitan dengan tekanan global, perubahan sosioekonomi dan juga cabaran-cabaran psikososial yang mungkin mereka hadapi pada masa kini. Saya lalukan Mr. Chong untuk meneruskan ke objektif yang seterusnya. Terima kasih Syazwan. So saya akan meneruskan dengan poin yang ketiga, iaitu meningkatkan kemahiran dalam pengurusan stres dan teknik mengawal emosi. Dengan ini melatih pelajar kemahiran pengurusan stres seperti teknik meditasi dan penyelesaian masalah untuk membantu mereka mengurus tekanan akademik dan kehidupan harian serta memperbaiki kesejahteraan mental secara menyeluruh. Dengan keempatnya, memberi kesedaran tentang perkhidmatan sokongan kesihatan mental. Dengan ini menyebarkan maklumat tentang perkhidmatan sokongan kesihatan mental yang disediakan di sekolah, universiti atau pusat kesihatan kepada pelajar. Salah satu cara untuk mendorong mereka mencari bantuan profesional jika mengalami masalah kesihatan berkaitan mental ini. Yang akhir sekali iaitu meningkatkan kesedaran tentang kesan buruk media sosial terhadap kesihatan mental. Berkongsi maklumat tentang kesan penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap kesejahteraan mental, termasuk isu-isu seperti keasingan sosial dan gangguan tidur. Juga berkongsi nasihat tentang cara-cara menguruskan penggunaan media sosial secara hemat. Dengan ini, objektif ini memberi tumpuan kepada peningkatan kesedaran, pengurangan stigma dan menyediakan sokongan, pembangunan kemahiran dan pembuatan sistem untuk memastikan kesihatan mental pelajar dipelihara dengan berkesan dalam pembangunan kesejahteraan global. Dengan ini, saya akan serah kepada Melissa untuk presentation seterusnya. Thank you. Seterusnya, kita akan melihat pada persoalan kajian iaitu hipotesis. So, hipotesis yang pertama ialah pelajar yang mendapat akses kepada program bimbingan dan sokongan kesihatan mental di sekolah akan menunjukkan peningkatan dalam kesedaran mereka terhadap isu kesihatan mental menyumbang kepada pembangunan kesejahteraan global. So, hipotesis ini berdasarkan anggapan bahawa program-program bimbingan dan sokongan kesihatan mental di sekolah dapat memberikan peluang kepada pelajar. Yang hipotesis kedua ialah pelajar yang terlibat dalam aktiviti kesihatan mental seperti seminar dan kempen kesedaran akan menunjukkan peningkatan kesedaran terhadap kepentingan menjaga kesejahteraan mental, dengan demikian memperkukuh sumbangan mereka terhadap pembangunan kesejahteraan global. So, hipotesis ini berasaskan kepada keyakinan bahawa penglibatan dalam aktiviti kesihatan mental dapat memberikan pengalaman langsung kepada pelajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kesedaran mereka terhadap kepentingan menjaga kesejahteraan mental. Hipotesis yang ketiga adalah pelajar yang mendapat sokongan dan pemahaman yang tinggi daripada institusi pendidikan dan keluarga terhadap isu kesihatan mental akan menunjukkan tahap kesedaran yang lebih tinggi. Hipotesis ini berasaskan kepada keyakinan bahawa sokongan dan pemahaman yang diberikan oleh institusi, pendidikan dan keluarga dapat membentuk pandangan pelajar tentang isu kesihatan mental. Seterusnya, saya pas kepada Amanda. Terima kasih Melissa. Saya akan meneruskan untuk poin yang keempat. Pelajar yang mengalami tekanan emosi yang tinggi dan kurang sokongan sosial cenderung untuk menunjukkan tahap kesedaraan kesihatan mental yang rendah yang boleh menghalang semangat mereka dalam pembangunan kesejahteraan global. Dalam hipotesis ini, tekanan emosi yang tinggi dan kurangnya sokongan sosial dapat menghalang pelajar daripada memberikan perhatian yang mencukupi kepada kesihatan mental mereka. Ini dijangkakan akan menyebabkan penurunan kesedaraan kesihatan mental mereka dan pada gilirannya mempengaruhi sumbangan mereka dalam usaha pembangunan kesejahteraan global. Hipotesis seterusnya, yang kelima, pelajar yang terdedah kepada persekitaran yang positif dan inklusif di sekolah dan masyarakat akan menunjukkan tahap kesedaraan kesihatan mental yang lebih tinggi yang akan memberi dorongan kepada pembangunan kesejahteraan global. Persekitaran yang positif dan inklusif di sekolah ini dapat membantu membentuk sikap dan kesedaraan positif dalam kalangan pelajar. Pelajar yang terlibat dalam persekitaran yang demikian akan menunjukkan kesedaraan kesihatan mental yang lebih tinggi yang akan memberi kesan positif kepada pembangunan kesejahteraan global. Poin yang terakhir,
Pelajar yang mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan mental yang terputih berkesan akan menunjukkan peningkatan dalam kesejahteraan emosi dan pre-sosial mereka yang pada gilirannya akan memberi kesan positif kepada pembangunan kesejahteraan global. Akses kepada perkhidmatan kesihatan mental yang berkualiti dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada pelajar apabila pelajar mendapat rawatan dan sokongan yang diperlukan. Mereka akan menguruskan masalah kesihatan mental mereka bersedia untuk mengalami peningkatan dalam kesejahteraan emosi dan psikososial mereka. Kesejahteraan emosi dan psikososial yang meningkatkan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik, hubungan kedalaman dan keterlibatan dalam aktiviti sosial. Selain itu, pelajar yang mempunyai kesejahteraan emosi yang baik juga cenderung untuk menjadi lebih proaktif dan berdaya saing dalam masyarakat. Dalam memberikan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental yang berkualiti kepada pelajar, bukan sahaja akan memberi manfaat kepada individu tersebut, tetapi juga akan memberi kesan positif yang kepada pembangunan kesejahteraan global secara keseluruhan. Pelajar yang kesejahteraan emosinya dibagi mungkin akan lebih cenderung untuk menyumbang kepada masyarakat, mengambil bahagian dalam aktiviti pembangunan dan membentuk masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.